Okey, itulah dia Datuk Sri ya. Tadi beberapa rakaman yang sempat kita ambil lah pagi tadi ya. Nak tinjau perasaan bangsa Johor kepada kepimpinan Datuk Sri. Okey, berbalik kepada pilihan raya negeri Johor ni Datuk Kalau kita tengok sebaik saja pembubaran diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor. Ada yang seronok, ada pula yang masih lagi tak puas hati. Sampai hari ini pun suara-suara masih kedengaran tidak berpuas hati terhadap pembubaran ini. Jadi pada pandangan Datuk Seri lah, kalau kita tengok sampai ke saat ini pun ramai lagi yang masih menuduh bahawa UMNO ni rakus, tamakkan kuasa, masih lagi naratif-naratif buruk dilemparkan. Jadi mungkin ada sesuatu yang Datuk Seri nak berkongsi lah di sebalik pembubaran Don Johor yang jauh lebih awal daripada yang sepatutnya. Sila Datuk Seri. Pelbagai reaksi betul Dr. Azizan. Tapi perkara itu di awal pembubaran memang saya akui terdapat pelbagai reaksi di bawah dan khususnya di kalangan pemimpin. Walaupun begitu, kita bila bercakap tentang soal kuasa, itu saya kira adalah matlamat sesebuah kerajaan ataupun parti dan juga pihak-pihak yang bertanding dalam pilihan raya menubuhkan kerajaan kepada yang mendapat majoriti dan akhirnya diberi kuasa. Soal mementingkan kuasa ni saya kira yang lebih tepatnya ialah penting kuasa itu. Supaya kita jangan salah gunakan kuasa. Sebagai kerajaan dengan kuasa yang diberikan, maka kita harus menggunakan kuasa itu dengan sebaik-baik yang mungkin supaya ianya akhirnya dapat bertujuan untuk membantu rakyat. Dengan kuasa yang ada, menggubal undang-undang, merangka program, membuat pendekatan yang tepat dan cepat dalam membantu rakyat yang saya kira khususnya bila berdepan dengan keadaan ekonomi yang tak menentu, berdepan dengan ancaman pandemik COVID ini. Jadi pihak pembangkang juga saya percaya mereka setiap masa pun berhasrat untuk memiliki kuasa. Tak kira sama ada kerajaan diberi kuasa untuk melaksanakan tugas dan di sebelah sana pembangkang pun mencari jalan untuk mendapatkan kuasa. Jadi sebab itu sebuah kerajaan itu perlulah mempunyai satu majoriti yang cukup untuk membentuk satu kerajaan yang stabil, satu kerajaan yang mencerminkan sebuah bilangan atau satu bilangan yang cukup untuk kerajaan itu berfungsi dengan sempurna. Kalau Dr. Azizan perasan bahawa kita tidak boleh nafikan bahawa di Johor ini untuk menjadi sebuah kerajaan yang ada legitimasinya memerlukan 29 kursi daripada 56. Jadi dari awal sejak saya mengangkat sumpah pada 28 hari bulan Februari 2020 itu, soal kerajaan tak stabil, soal kita tidak dapat berfungsi, tidak timbul. Kerana kita ada kerajaan yang legitimate dengan 29 majoriti dan di 27 di pihak pembangkang. Maka bergeraklah kerajaan lebih setahun, hampir 2 tahun lamanya, sehinggalah apabila berlaku kekosongan kerusi bagi Don Kempas menjadikan kerajaan hanya memiliki 28 kerusi. Jadi itu persoalan pertama, adakah kerajaan yang ada ini legitimate untuk jadi sebuah kerajaan? Bukan soal majoriti sama ada satu ataupun dua, tetapi untuk berfungsi sebagai kerajaan. Kita di peringkat awal dituduh sebagai kerajaan yang lalu pintu belakang lah, tebuk bumbung lah, macam-macam yang dilabelkan.
Jadi apabila saya membuat keputusan, mengapa harus ada pihak yang merasakan bahawa kita ini gila kuasa ataupun rakus dalam membuat keputusan untuk mengadakan pilihan raya negeri ini. Sedangkan inilah peluang kalau kita mengatakan kerajaan yang ada itu rakus atau kerajaan yang ada itu kerajaan pintu belakang, maka bila kita bubar, kita serah kepada rakyat untuk mendapat mandat baru. Jadi bila berlaku kekosongan macam saya katakan tadi di kerusi Dun Kempas itu, menjadikan kerajaan hanya 28 sahaja, saya telah memikirkan bahawa kita perlu mengadakan pilihan raya kecil kerana kita hilang legitimasi sebagai sebuah kerajaan. Tetapi oleh kerana keadaan tak mengizinkan waktu itu, sewaktu kerusi itu kosong, Selangor telah pun melalui menghadapi keadaan banjir yang teruk, diikuti dengan Pahang. Maka berdasarkan pandangan daripada Jabatan Meteorologi, Johor juga akan terkesan dengan banjir. Betul, pada hujung bulan 12, 31 Disember, Segamat terkesan dengan keadaan hujan yang berlebihan, menjadikan Segamat, kemudiannya kawasan di Muar berlaku banjir yang saya kira kalau diadakan pilihan raya memanglah satu keadaan yang tidak memberi keselesaan kepada masyarakat. Saya ingat masa salah satu perbualan dengan rakan daripada pembangkang, kerana saya mengambil pendekatan bahawa pembangkang itu adalah rakan strategik dalam kita menguruskan perjalanan Dewan. Secara terang bahawa salah seorang yang berhormat tersebut telah mengatakan bahawa walaupun mereka itu rakan strategik, walaupun mereka itu sebagai pihak yang akan menyokong, memberi kerjasama, tetapi kenyataan itu tak henti di situ. Ianya disambung mengatakan bahawa sekiranya ada ruang dan peluang untuk mereka kembali semula berkuasa, mereka akan ambil peluang dan ruang itu. Saya tidak perlu rasa hairan, kerana memang begitulah kedudukan yang ada di sebelah pembangkang, yang ada di sebelah kerajaan. Maka apabila kerajaan itu berada dalam keadaan yang legitimasinya dipersoalkan, dengan lebihan satu undi itu tidak membolehkan dasar-dasar yang lebih orang kata menyeluruh dapat digubal di Dewan Undangan Negeri. Sebagai contoh, saya perlu atau Dewan Negeri perlu mencadangkan seorang senator daripada kalangan ataupun kuota untuk MCA sebagai contoh. Saya cuba berbincang dan saya digambarkan bahawa saya tidak akan mendapat sokongan. Wakil yang seorang tu pun, Dr. Chong pun sendiri, walaupun sebagai sebahagian daripada kerajaan, juga tidak akan bersetuju sekiranya saya mencadangkan seorang senator dari Johor tu kotanya, sekiranya saya cadangkan daripada parti MCA. Itu antara beberapa perkara yang saya anggap menyulitkan dan akhirnya menjejaskan peranan kita sebagai kerajaan. Sebab atas beberapa pandangan, maka melihat kepada negeri Johor ni yang saya anggap sebagai negeri yang cukup tersusun, negeri yang masyarakatnya membuat satu keputusan yang membolehkan sebuah kerajaan itu berfungsi dengan lengkap, Dr. Zan, dengan sepenuhnya.
Tetapi apabila kesan daripada pilihan raya yang ke-14 itu telah mengubah landscape politik Johor ini. Jadi saya merasa bertanggungjawab untuk perlu mengembalikan semula Johor ini kepada keadaan di mana keputusan rakyat itu diterjemahkan dengan sebaik-baik mungkin. Tapi sekarang ini berlaku keadaan di mana kerajaan berada dalam keadaan yang tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Dan ini tidak boleh berlaku di Johor. Atas rasa tanggungjawab untuk memastikan rakyat mendapat yang terbaik, menjadi rakyat sebuah negeri yang banyak menerima pelaburan, menjadi rakyat yang negeri dapat mencapai banyak kejayaan, lebih-lebih lagi bila kita berjiran dengan negara yang jauh lebih maju daripada kita. Saya tidak fikir ada pemimpin negeri Johor yang ingin terus menjadikan Johor ini jauh tertinggal dengan negara-negara jiran kita. Bukan hanya Singapura tetapi Indonesia juga. Apabila mereka merancang untuk membangunkan kawasan di selatan Sumatera itu berhadapan dengan Johor. Jadi saya tak fikir bahawa kita harus biarkan Johor ini menjadi negeri yang biasa-biasa, negeri yang asal ada, kerajaan yang berfungsi seadanya. Saya tidak fikir bahawa rakyat Johor layak menerima bentuk fungsi kerajaan yang sedemikian. Saya tidak menandatangani sebarang CSA untuk berfungsi sebagai kerajaan. Ianya terbina atas keperluan untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang ada majoriti. Jadi sebab itu penting saya berpegang kepada majoriti sesebuah kerajaan yang dari awal penubuhannya diasaskan kepada 29 majoriti, maka sebab itulah bila kehilangan itu saya perlu serahkan semula ataupun perlu mendapat mandat baru daripada rakyat. Itu yang saya lakukan. Ini bukan tentang soal saya gila kuasa atau rakus untuk terus berkuasa. Saya kira itu tak timbul. Yang penting kita semua fahami bahawa saya menyerahkan semula mandat ini supaya baki itu daripada mula tempoh, kalau Dr. Azlan kira daripada 22 hari bulan Januari sampai tamat tempoh penggal Dewan Negeri yang ke-14 ini, lebih 480 hari lagi. Saya boleh saja duduk, tunggu dan rasa selesa sebagai menteri besar. Itu tidak menjadi pertimbangan saya. Saya kira bukan tentang keselesaan, tetapi rakyat di luar sana tu do not deserve keadaan takbiran ataupun kerajaan yang ada. Perlu rakyat Johor ini dipimpin oleh kerajaan yang kukuh, kerajaan yang jelas dari segi sokongan yang diberikan, mandat yang diberikan, kerajaan yang berfungsi atas kehendak rakyat. Macam sekarang kita melalui pilihan raya negeri, maka kita memberikan satu outline ataupun rangka kepimpinan yang bertanggungjawab supaya rakyat dapat menilai. Saya tidak kata kita ada manifesto, mungkin aku janji lebih sesuai, dan kita akan sembahkan kepada rakyat Johor matlamat kita, usaha-usaha yang kita nak buat sekiranya kita diberi mandat oleh rakyat.
Dan itu yang seharusnya berlaku. Jadi usaha untuk membubarkan ni lebih awal daripada masa yang ditetapkan tu adalah semata-mata bertujuan untuk memberi yang terbaik kepada rakyat oleh sebuah kerajaan yang stabil, oleh sebuah kerajaan yang mendapat sepenuhnya sokongan rakyat. Jadi itulah yang sepatutnya kita berikan tumpuan.